Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhadiah Idham Nazir daripada kumpulan 4. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang topik alam sekitar yang berkaitan dengan SDG 13 iaitu tindakan iklim. Topik kami akan lebih berfokuskan kepada banjir. Ini adalah kumpulan kami. Apakah itu SDG? SDG merupakan pembangunan yang mampan. SDG mempunyai 17 matlamat. Kumpulan kami memilih SDG 13 iaitu tindakan iklim. Isu kami akan membandingkan antara 3 buah negara iaitu Switzerland, negara maju, Indonesia, negara yang membangun, dan Bangladesh, negara yang mundur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Warusnain, nombor 3D202111116872. So, saya akan membentangkan salah satu negara maju yang kami pilih iaitu Switzerland, di mana negara yang kita sedia maklum dia mempunyai teknologi dan kemajuan yang canggih. Tapi negara ini juga telah pun berlakunya banjir pada sekitar tahun 2014 hingga 2019. Antara faktor-faktor yang terjadinya banjir di negara maju ini ialah yang pertama ialah kejadian cuaca melampau yang meningkat, di mana kejadian iklim seperti hujan lebat dan thunderstorm yang berterusan menyebabkan banjir akan berlaku pada setiap tahun. Dan apabila berlakunya banjir di negara tersebut, pembentukan tanah tak dapat untuk menampung air yang besar dan menyebabkan ia akan merosakkan kawasan-kawasan perumahan, perniagaan dan lain-lain. Dan seterusnya yang kedua ialah penumpuan terhadap penggunaan berhampiran dengan sungai dan pantai. So, macam kita tahu, Switzerland ni mempunyai kawasan geografi yang terdiri pada pantai dan tasik. So, disebabkan itu, apabila berlakunya banjir, peningkatan paras air di kawasan tersebut tidak dapat dikawal sehingga menyebabkan air melimpah di beberapa kawasan. So, seperti pada suatu ketika di kawasan Ticino, berlakunya banjir dan menyebabkan kawasan perniagaan, klinik dan perumahan terpaksa dipindahkan dan menyebabkan lagi kerugian yang besar terhadap komuniti di kawasan tersebut. Dan yang ketiga ialah kurang penyelenggaraan sungai dan kekurangan segi pengurusan. So, faktor-faktor ini banyak memberi kesan kepada negara tersebut sehingga menyebabkan berlakunya kerugian yang besar terhadap negara Switzerland. Dan seterusnya ialah langkah-langkah penyelesaian terhadap kejadian banjir di negara maju Switzerland. Itu yang pertama ialah orientasi semula strategi dalam dasar banjir dan guna tanah, di mana Switzerland telah melakukan pengurusan risiko banjir dan meningkatkan penggunaan tanah yang bersesuaian dengan banjir dan menyelaraskan dasar banjir yang dapat mengurangkan risiko serta mengukuhkan lagi kapasiti negara di Switzerland tersebut. Dan yang kedua ialah perancangan spektrum dan infrastruktur, di mana ia akan Switzerland ini menggunakan reka bentuk institusi yang kukuh dan perancangan yang strategik untuk menghalang peralihan risiko banjir yang buruk di setengah tempat. So, negara ni secara tak langsung membuktikan daripada segi pemerhatian terhadap peralihan daripada pertahanan banjir kepada penggunaan tanah yang disesuaikan dengan banjir di negara tersebut. Dan yang ketiga ialah pembangunan teknologi Ambita. So, penggunaan teknologi Ambita ni ialah teknologi yang digunakan untuk menganalisis data untuk memahami dan meramal punca banjir dan kawasan surut serta mengesah perubahan masa dalam aliran sungai dan juga zon yang berisiko banjir. So, teknologi ini juga berupaya untuk mengesan dan mengambil kira kemusnahan harta benda di kawasan tersebut, dalam komuniti tersebut. Yang keempat ialah penambahbaikan penanganan air serta kawalan banjir di kawasan tertentu, di mana Switzerland menyediakan aliran air dan tapungan kawalan banjir dengan menggunakan jenis tapungan air yang berbeza mengikut kesesuaian kapasiti dan direka untuk menampung paras air apabila berlaku banjir. Okay, sekarang saya Syafiqah akan menerangkan tentang negara membangun pula iaitu Indonesia. So, untuk pengetahuan semua, Indonesia ni antara negara membangun yang sering banjir selepas Malaysia. Okay, di sini saya bagi 3 faktor utama yang menyebabkan banjir berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah berkurangnya ritupan pokok. So, bila kita kena faham, ritupan pokok ni kita macam tanah lebih banyak pokok lah. So, bila kita, ritupan pokok ni dia memang pandai sangat besar dalam mengekalkan keseimbangan hidrologi sesuatu kawasan tanah air hujan. So, keseimbangan hidrologi ini adalah keseimbangan jumlah air yang masuk dari atmosfera ke permukaan bumi dan dengan jumlah air yang keluar ke atmosfera. So, bila kita kekalkan ritupan pokok ni, maka tanah dekat kawasan padahan air itu akan mudah menyerap air hujan lah. So, disebabkan ritupan pokok ni penting, kandungan bahan organik daripada pokok tu akan menyebabkan tanah menjadi lembut ataupun tanah menjadi gembur dan akan lagi senang nak serap air hujan. Tapi bila tak adanya atau berkurangnya ritupan pokok ni, maka air hujan yang turun tu akan sukar untuk serap air dan lebih kepada limpahan air permukaan.
Okey, sebagai contoh hasil analisis daripada Global Forest Watch, iaitu satu aplikasi web sumber terbuka yang memantau hutan global, menunjukkan bahawa 887 hang di tumpang pokok di Papua, iaitu di pegunungan Cyprus, telah hilang dalam tempoh 2001 hingga 2018, dan ini menyebabkan punca utama banjir di daerah Waibu, Sentani dan Sentani Timur. Selain itu, di tumpang pokok ini berkurang pun disebabkan oleh pencerobohan hutan ataupun penumbukan haram. Faktor yang kedua adalah cuaca ekstrim. Jadi kalau kita perhatikan, kat Indonesia ni sentiasa terjadi cuaca ekstrim, dan salah satunya ialah hujan. So hujan dekat Indonesia ni dia bukan hujan biasa, hujan dengan intensiti yang tinggi, iaitu melebihi 100 mm sehari. So untuk pengetahuan semua, 1 mm air hujan ni bersamaan dengan 1 liter air setiap meter persegi. So kita bandingkan, contohnya kita ambil dekat Jakarta. So keluasan Jakarta dalam meter persegi ialah 661,520,000 meter persegi. So kita dalam dengan 1 mm. Jadi bayangkan 1 mm tu pun dah banyak, apalagi 100 mm. Tapi untuk contoh, kawasan Indonesia yang sering terjadi banjir, iaitu dengan banjir kilat, iaitu di daerah Papua, Sulawesi Selatan dan daerah Bengkulu. Okey, purata dia punya air hujan adalah 248.5, 110 hingga 197 mm dan 195 hingga 289 mm direkodkan setiap hari. So ni adalah kawasan-kawasan yang sering banjir kilat dah. Selain itu, cuaca ekstrim kat Indonesia juga terjadi akibat fenomena Madden-Julian Oscillation ataupun MJO. So MJO ni adalah fenomena semula jadi, dan dia berlaku akibat interaksi lautan dan atmosfera, di mana sistem atmosfera tu dibuat olah dalam skala besar di bahagian barat Lautan Hindi sehingga ke bahagian timur Lautan Pasifik, meretasi kawasan Malaysia dan Indonesia. So secara saintifiknya, fenomena ni dia menyebabkan meningkatnya bekalan jisim udara basah, yang mana dia akan meningkatkan lagi potensi pembentukan awan hujan di daerah Indonesia, dan menyebabkan kat Indonesia ni curah hujan sangat tinggi, terutama di kawasan yang tadilah di Sulawesi Selatan, di Bengkulu. Jadi faktor yang terakhir iaitu keadaan topografi. So kita kena faham topografi ni berkaitan dengan kecuraman cerun. So cerun-cerun dekat Indonesia ni dia curam tau. So senang cerita, semakin curam cerun tu, semakin cepatlah laju aliran air, dan dia akan meningkatkan kuasa pemusnah sekiranya berlaku banjir kilat. So contohnya dekat daerah Papua lagi, iaitu dekat pegunungan Cyprus. Lain-lain bukit dekat gunung Cyprus tu dia sangat curam, iaitu lebih daripada 40% kecuraman cerun dia tu. Selain itu, keadaan topografi kat Indonesia ni, iaitu cerun yang sangat curam tu, dia akan mengganggu pembentukan bendung semula jadi. So bendung ni macam adalah binaan berupa tambak ataupun pembatas lah, yang dibina melintasi sungai untuk mengubah pengaliran air dengan menahan atau menghalang aliran air tersebut. Jadi pembinaan bendung semula jadi ni dia terganggu sebab runtuhan tanah dalam jurang sempit antara dua bukit tu menyebabkan aliran air ditahan sehingga had isi padu tertentu. So bila bendung ni tak dapat dibina ataupun terbentuk dengan semula jadi, maka air yang dibebaskan tu akan membawa bahan-bahan yang menyebabkan banjir lah, macam pokok, tanah dan batu. Okay, seterusnya ialah langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh di Indonesia lah untuk menangani masalah banjir. Yang pertama adalah mengekalkan dan memperbanyakkan di tumpang pokok di kawasan aliran air. Semestinya biar fungsi hutan dekat Indonesia tu kembali baliklah untuk untuk simpan lebih banyak air, mengelakkan banjir kilat daripada terus berlaku. Yang kedua adalah memantau ancaman aktiviti pembalakan daripada pencerobohan dan penumbukan di kawasan aliran air. Jadi contohnya kat sini kita. Okey, seterusnya saya Anissa akan menerangkan tentang negara Bangladesh, iaitu salah satu negara bodoh di negara. Seterusnya. Okey, sebelum kita melihat dengan lebih lanjut faktor-faktor menyebabkan banjir di Bangladesh, saya terangkan sedikit. Bangladesh ni telah mendapat tempat ketujuh untuk negara paling teruk yang terjejas dengan perubahan iklim. Okey, data ini adalah menurut daripada risiko iklim global 2020. Okey, untuk pengetahuan semua, lebih kurang 7.1 juta penduduk Bangladesh kehilangan tempat akibat perubahan iklim pada tahun lepas, iaitu 2022, dan banjir teruk di Bangladesh ini telah pun menjejaskan pelbagai industri, terutamanya industri pertanian, dan ramai petani terpaksa berhenti disebabkan tanah yang lembap dan juga tidak mampu melaksanakan pertanian mereka. Okey, seterusnya berbalik kepada faktor-faktor penyebab banjir. Yang pertama adalah keseluruhan sistem pengairan air tersupat. Okey, hal ini berlaku apabila sistem pengaliran hilang kemampuannya untuk mengalirkan air banjir dalam masa yang singkat disebabkan arteri sungai yang tersumbat. Okey, seterusnya adalah pembangunan infrastruktur yang tidak terancang dengan baik. Okey, sebagai contoh, pembinaan jalan raya semasa cuaca di tanah lembap mengurangkan lagi serapan sungai untuk menyerap air banjir dan menyebabkan banjir yang menjadi lebih teruk. Okey, seterusnya adalah sistem amaran yang tidak berkesan. Okey, seterusnya banjir teruk disebabkan oleh hujan monsun. Hujan monsun ni selalunya berlaku pada setiap bulan Jun sejak 2 abad lalu. Okey, hujan monsun yang lebat telah menjejaskan pelbagai aktiviti, terutamanya seperti yang dikatakan tadi adalah aktiviti pertanian. Okey, last sekali adalah bandar dan kampung di bahagian utara tidak mempunyai empangan perlindungan. Oleh itu, paras air di tanah lembap akan meningkat dan cuba memasuki kawasan perumahan. Itu saja. Seterusnya, kita lihat kepada langkah-langkah yang diambil oleh negara Bangladesh untuk mengatasi banjir tersebut. Okey, yang pertama adalah laksana air minum bersih sifar. Iaitu terdapat seseorang penolong profesor di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan juga Polimer di Universiti di Buta, itu NES, namanya dia NES, telah mencipta perlindungan air yang bersaiz 1 beg pakaian besar
which is ada satu pipe yang menyalurkan ke dalam sungai dan satu pipe lagi akan menyalurkan air bersih. Okey, proses pendinginan ni pipe ini digunakan bateri, so dia tak perlu cas, dia boleh gunakan tenaga solar. So dia agak menjimatkan masa dan apabila terputus berkala elektrik. Okey, seterusnya adalah air banjir digunakan sebaik mungkin bagi projek-projek inovasi. Okey. Contohnya projek inovasi yang telah dilakukan oleh penduduk-penduduk di Bangladesh adalah ladang terapung. Ladang terapung telah menjadi inisiatif komuniti di sistem tengah pedalaman, iaitu mereka menggunakan rakit dan menanam tak kisahlah padi, sayur-sayuran di atas rakit tersebut agar apabila banjir, rakit tersebut akan terapung dan tanaman tersebut boleh menyerap air banjir tersebut sebagai sumber air dan membantu pertanian teruskan dan membantu sektor pertanian teruskan proses mereka. Okey, seterusnya adalah membina 115 struktur hidrolik dan menaik taraf 249 tambak dan menggali saluran sepanjang 215.6 km. Okey, ini struktur hidrolik dan menaik taraf tambak ni selalunya diorang buat di pesisiran pantai kerana pesisiran pantai dan juga sungai kerana bahagian ini seringkali terjejas apabila banjir disebabkan hakisan. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, tanah lembap telah menyebabkan tanah tersebut tidak dapat menyerap air banjir dan menyebabkan banjir yang terjadi jadi lebih teruk. So, dengan membina struktur tambak dan juga gali saluran ini, ia dapat membantu mengurangkan risiko banjir dalam masa akan datang. Itu saja, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menyampaikan iaitu cadangan mengatasi banjir. Baiklah, yang pertama, kita boleh memperdalam dan menyelenggarai sistem perbaikan. Kita sedia maklum bahawa sistem perbaikan yang tidak diselenggara akan menjadi punca kepada banjir. Oleh itu, dengan menyelenggarai sistem perbaikan dari semasa ke semasa, kita dapat mengelak berlakunya banjir di kawasan yang tidak pernah terjejas banjir. Selain itu, kita juga tidak boleh membuang sampah ke dalam longkang. Ini kerana longkang yang tersumbat juga menjadi punca terjadinya banjir. Seterusnya adalah penggunaan pam air. Jadi banjir termenung apa? So, banjir termenung ini adalah keadaan di mana banjir itu duduk tetap dalam sesuatu tempat dan air banjir itu tidak dapat mengalir keluar. Jadi dengan menggunakan pam air, kita dapat mengeringkan air banjir di kawasan yang terjejas dengan segera dengan cara air banjir tadi dipam keluar ke kawasan yang lain. Ini juga dapat mengelakkan berlakunya penyakit berjangkit akibat daripada banjir. Seterusnya adalah dengan meminda dan memperkasa undang-undang. Banjir juga terjadi disebabkan kawasan keadaan hujan seperti hutan yang semakin berkurangan akibat daripada aktiviti pembakaran haram. Oleh itu, kerajaan juga boleh meminda undang-undang berkenaan dengan mengenakan denda dan memberikan hukuman yang berat terhadap individu yang tidak bertanggungjawab tersebut. Selain itu, kerajaan juga perlulah mengawal pembangunan. Ini kerana contohnya jika hendak membuat sesuatu bangunan yang memerlukan penebangan hutan secara besar-besaran, mereka mestilah melakukan aktiviti seperti penanaman semula hutan agar ekosistem tidak terjejas. Baiklah, seterusnya adalah memperluas penggunaan sistem amaran banjir. Kerajaan juga boleh memasang lebih banyak sistem amaran awal banjir. Contohnya seperti pemasangan sistem amaran banjir iaitu siren amaran banjir. Kita sedia maklum, kebanyakan mangsa banjir sering dikejutkan dengan keadaan banjir ketika waktu malam iaitu sewaktu mereka tengah tidur. Oleh itu, dengan penggunaan siren, mangsa-mangsa tersebut akan lebih berwaspada sekiranya paras air melebihi paras bahaya dan sempat untuk menyelamatkan nyawa dan barang berharga mereka. Ini juga dapat mengelakkan berlakunya kemusnahan harta benda juga kehilangan nyawa. Baiklah, yang terakhir adalah mengukuhkan penggunaan media sosial. Dengan mewujudkan lebih banyak saluran berkaitan banjir, rakyat akan mendapat lebih banyak input maklumat berkaitan banjir seperti di YouTube, Instagram dan Facebook. Pihak yang bertanggungjawab juga perlulah sentiasa mengemas info berkaitan banjir dari semasa ke semasa agar rakyat sentiasa up to date. Kalau ada banyak saluran pun, tapi tak update pun tak boleh juga. So, selain itu, dengan menularkan penggunaan tanda pagar ataupun hashtag, rakyat juga boleh mengetahui apa yang berlaku di sekitar negara apabila berlakunya bencana alam. Kesimpulannya, setiap negara mempunyai langkah-langkah yang tersendiri dalam menangani isu banjir mengikut kemajuan teknologi negara masing-masing. Yang membezakan ketiga-tiga negara ini adalah keberkesanan langkah-langkah yang diambil. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan bagi mendapat maklumat tentang ketiga-tiga negara tersebut.